Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Zuki. Kali ini kita akan belajar sains tingkatan 1 dengan tajuk sel sebagai unit asas hidupan bab 2. Mari kita tengok bab ini secara keseluruhannya dengan menggunakan peta minda. Bab ini terbahagi kepada dua standard kandungan. 2.1 sel, struktur, fungsi dan organisasi. Okay. Dalam standard kandungan ini ada 7 standard pembelajaran. Iaitu yang pertama, menerangkan benda hidup terdiri daripada sel yang menjalankan fungsi hidup serta menjalani pembahagian sel. Okay. Yang kedua, pelajar menunjuk cara bagaimana untuk menyediakan slide sel haiwan dan sel. Ketiga, pelajar berkomunikasi tentang fungsi dan setiap struktur dalam sel haiwan dan sel tumbuhan serta membanding bezakan antara kedua-duanya. Yang keempat, pelajar menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel untuk kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan. Yang seterusnya, itu yang kelima, pelajar membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan itu yang keenam, pelajar mengkonsepsikan pembentukan tumbuhan dan haiwan mengikut urutan organisasi, iaitu daripada sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Dan akhir sekali, yang ketujuh, pelajar mengagumi dan menghargai kewujudan pelbagai organisma. Itu adalah standard kandungan yang pertama. Manakala standard kandungan yang kedua, respirasi sel dan fotosintesis. Okay, ada 4 standard pembelajaran di sini. Yang pertama, pelajar berkomunikasi mengenai respirasi sel. Yang kedua, pelajar berkomunikasi tentang fotosintesis. Yang ketiga, pelajar membezakan respirasi sel dan fotosintesis. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, pelajar menerangkan bagaimana respirasi sel dan fotosintesis ini saling melengkapi. Jadi itulah dia tajuk-tajuk yang akan kita belajar dalam bab sel sains tingkatan 1 ini. Sekarang mari kita lihat satu persatu standard pembelajaran untuk standard kandungan yang pertama. Standard pembelajaran pertama ialah semua benda hidup terdiri daripada sel. Manusia, kita semua, haiwan, kucing, burung, keldai, kambing, tumbuhan, pokok-pokok yang ada di sekeliling kita ini, semuanya terdiri daripada sel. Okey, mari kita tengok apa sebenarnya sel. Okey, di sini cikgu letakkan sesuatu. Okey, sekarang cuba teka. Apa ni yang ada dalam ni? Okey, cikgu rasa ramai yang kata bongkah kayu. Okey, mari kita tengok. Oh, rupa-rupanya buku latihan. Okey. Jadi buku latihan ini, apabila kita susun banyak-banyak, ia nampak seolah-olah bongkah kayu. Sebenarnya ia hanyalah buku-buku latihan yang disusun membentuk seolah-olah sebuah bongkah. Jadi, buku-buku latihan ini bolehlah kita andaikan seperti sel yang membentuk sesuatu hidupan itu. Cuba kita lihat sebuah rumah tersergam indah, bagaimana ia dibina. Sudah tentulah struktur asasnya ialah daripada batu bata. Batu bata sebenarnya yang disusun, diikat selapis demi selapis sehinggalah terbentuk sebuah rumah. Jadi itulah dia gambaran tentang sel, yang mana sel ini ialah unit asas bagi sesuatu hidupan. Bayangkan ini sel. Sel ini boleh menjalankan respirasi, perkumuhan, pembiakan dan pertumbuhan. Sel juga boleh menjalani pembahagian sel. Maknanya daripada satu sel boleh menjadi 2 sel. Mari kita lihat.
Okey, sekarang satu sel tadi telah menjadi 2 sel. 2 sel menjadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 64 dan seterusnya. Jadi sebab itulah kita lihat adik-adik kita yang baru dilahirkan, kecil saja kan. Tapi apabila sudah meningkat usia, adik kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kenapa? Kerana itu disebabkan oleh pembahagian sel. Untuk sel normal, ia membahagi secara terkawal. Tetapi tidak untuk sel kanser. Ia membahagi secara tidak terkawal dan berterusan. Jadi mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit kanser. Yang kedua ialah menunjuk cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan. Inilah bahan dan radas yang diperlukan untuk penyediaan slide sel haiwan. Air suling, pencungkil gigi, slide kaca, larutan metilena biru, penutup kaca, kertas turas, jarum tenggek dan mikroskop. Bagaimanakah untuk menyediakan slide sel haiwan? Inilah dia langkah-langkahnya. Yang pertama, titiskan setitis air suling di atas slide kaca. Yang kedua, kikiskan sedikit lapisan sel pipi yang bahagian dalam menggunakan pencungkil gigi. Berhati-hati semasa melakukan ini. Yang ketiga, letakkan kikisan tadi di atas slide kaca. Langkah yang keempat, titiskan setitis larutan metilena biru ke atas kikisan sel pipi tadi. Yang kelima, tutup spesimen dengan penutup kaca menggunakan jarum tenggek. Lakukan perlahan-lahan supaya lapisan udara tidak terperangkap. Seterusnya yang keenam, letakkan kertas turas di atas slide kaca. Perlahan-lahan tekan kertas turas sedikit supaya lebihan metilena biru diserap oleh kertas turas. Yang ketujuh, letakkan slide yang disediakan di bawah mikroskop menggunakan kanta objektif dengan kuasa yang paling rendah. Kemudian, gunakan kuasa yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, lukis struktur yang diperhatikan di bawah mikroskop di dalam buku amali. Bahan dan radas yang diperlukan untuk penyediaan slide sel tumbuhan. Air suling, bawang, pisau, slide kaca, larutan iodin, penutup kaca, kertas turas, jarum tenggek serta mikroskop. Bagaimana nak sediakan slide sel tumbuhan? Langkah-langkahnya ialah, yang pertama, titiskan setitis air suling ke atas slide kaca. Yang kedua, kupaskan sedikit lapisan epidermis bawang. Berhati-hati menggunakan pisau. Yang ketiga, letakkan di atas slide kaca. Seterusnya yang keempat, titiskan setitis larutan iodin. Langkah yang kelima, tutup spesimen tadi dengan penutup kaca menggunakan jarum tenggek. Ini supaya tidak terdapat gelembung udara. Yang keenam, ambil kertas turas dan letakkan di atas
slide kaca, tekankan sedikit supaya lebihan iodin dapat diserap oleh kertas turas. Langkah yang ketujuh, letakkan slide yang telah disediakan di bawah mikroskop menggunakan kanta objektif dengan kuasa yang paling rendah. Kemudian menggunakan kuasa yang lebih tinggi. Akhir sekali, yang ke-8, lukiskan struktur sel tumbuhan yang diperhatikan di bawah mikroskop tadi dalam buku amali. Langkah yang pertama ialah titiskan isoleng di atas slide kaca. Yang kedua, kikiskan sel pipi yang sebelah dalam. Yang ketiga, letakkan kikisan tadi di atas slide kaca tersebut. Yang keempat, titiskan setitis larutan metilina biru ke atas sel pipi tersebut. Yang kelima, letakkan penutup kaca perlahan-lahan menggunakan jarum. Yang keenam, letakkan kertas turas di atas penutup kaca untuk menyerap lebihan larutan metilina biru yang digunakan tadi. Yang ketujuh, letakkan slide di bawah mikroskop dimulakan dengan kuasa yang rendah dahulu. Kemudian diikuti dengan kuasa yang lebih tinggi. Dan yang terakhir sekali iaitu yang ke-8, lukiskan dan labelkan struktur sel haiwan yang dilihat di bawah mikroskop tadi. Manakala untuk penyediaan slide sel tumbuhan, langkahnya sama saja, cuma untuk sampel kita gunakan sel epidermis bawang. Kita kupaskan sel epidermis bawang yang nipis tu, kita gantikan sel pipi tadi. Dan yang satu lagi ialah kita gunakan larutan iodin menggantikan larutan metilina biru yang digunakan untuk penyediaan slide sel haiwan tadi. Yang ketiga ialah pelajar berkomunikasi tentang fungsi setiap struktur sel haiwan dan sel tumbuhan serta membanding bezakan antara kedua-duanya. Okey, sekarang kita lihat. Mari kita lukis struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Inilah dia rupa bentuk dan struktur yang ada pada sel haiwan dan sel tumbuhan. Ini sel haiwan dan ini sel tumbuhan. Sekarang mari kita labelkan struktur-struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Sekarang kita telah labelkan struktur yang ada pada sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita lihat yang pertama, membran sel. Yang di sebelah luar sel haiwan dan di sebelah dalam. Yang sebelah luar tu, yang tebal tu bukan, yang dalam ni, iaitu membran sel. Yang kedua, yang besar bulat ni, nukleus. Yang ketiga, yang bintik-bintik kecil ni, itu adalah sitoplasma. Yang keempat, yang ini, itu adalah mitokondria. Jadi inilah dia empat struktur yang ada pada kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan. Mari kita lihat apa struktur-struktur yang tak ada pada sel haiwan tapi ada pada sel tumbuhan. Okey, ini yang pertama. Ini dipanggil dinding sel. Dinding sel. Okey, ini yang kedua, ini vakuol. Yang ketiga, kloroplas. Okey, kita tengok fungsi setiap struktur yang ada pada sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita mulakan dengan membran sel dahulu. Untuk sel haiwan berada paling luar dan untuk sel tumbuhan di sebelah dalam, ini bukan yang tebal tapi sebelah dalam ni.
Okey, membran sel fungsinya ialah untuk membenarkan bahan masuk dan keluar daripada sel. Okey, jadi bahan-bahan boleh masuk dan keluar daripada sel melalui membran sel. Membran sel ni kita boleh umpamakan dia macam benda ni. Okey, dia ada lubang-lubang kecil yang mana bahan-bahan boleh masuk dan keluar daripada sel. Seterusnya, yang kedua, nukleus. Nukleus fungsinya ialah untuk mengawal segala aktiviti yang berlaku di dalam sel. Dan dalam nukleus juga ada mengandungi bahan DNA, iaitu yang membawa maklumat genetik. Seterusnya, yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma ni bahan seperti gel yang berada di dalam sel, mengelilingi semua struktur dalam sel, dan sitoplasma ini adalah sebagai medium untuk tindak balas berlaku di dalam sel. Okay, dia sebagai medium, sebagai tempat. Dan yang terakhir sekali adalah mitokondria. Mitokondria membekalkan tenaga untuk tindak balas yang berlaku di dalam sel. Okay, itulah 4 struktur dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Manakala 3 lagi struktur yang hanya ada pada sel tumbuhan, iaitu dinding sel. Dinding sel kita lihat berada di sebelah yang paling luar dan tebal. Fungsi dinding sel ialah untuk menyokong, melindungi dan memberi bentuk kepada sel tumbuhan. Vacuole. Vacuole ialah sel yang mengandungi air dan garam mineral. Vacuole juga memberi sokongan dari dalam kepada sel tumbuhan. Yang terakhir sekali ialah kloroplas. Kloroplas ini mengandungi klorofil yang membantu untuk membuat makanan semasa proses fotosintesis. Jadi inilah dia fungsi setiap struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi sekarang kita lihat apakah persamaan dan perbezaan antara kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan. Yang pertama kita tengok persamaan dahulu. Okey. Untuk persamaan kita tengok kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai membran sel, itu yang pertama. Kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus. Kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai sitoplasma. Dan kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai mitokondria. Okey, jadi ada 4 persamaan untuk sel haiwan dan sel tumbuhan. Manakala untuk perbezaan pula, sel tumbuhan mempunyai dinding sel, manakala sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Itu yang pertama. Yang kedua, sel tumbuhan mempunyai vakuole, manakala sel haiwan tidak mempunyai vakuole. Yang ketiga, sel tumbuhan mempunyai kloroplas, manakala sel haiwan tidak mempunyai kloroplas. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap, manakala sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ini ialah gambar rajah struktur sel haiwan dan sel tumbuhan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Tapi mungkin masih ramai dalam kalangan pelajar yang tak dapat membayangkan atau menggambarkan bagaimanakah bentuk sebenar sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi untuk itu, cikgu telah menyediakan model sel haiwan dan sel tumbuhan. Ini ialah model sel haiwan dan ini pula model sel tumbuhan. Mari kita tengok satu persatu. Untuk sel haiwan, struktur di luar ini yang nipis ni, ini ialah membran sel. Okey. Yang dekat dalam ni, yang besar, bulat ni, ini ialah nukleus. Okey, seterusnya, yang ini ialah mitokondria. Dan yang berupa jeli yang mengelilingi nukleus dan mitokondria itu ialah sitoplasma. Ini yang kat dalam. Okey. Kemudian kita tengok pula model sel tumbuhan. Okey, model sel tumbuhan kita tengok di bahagian luar dulu.
Bahagian luar ni keras, tebal. Ini ialah dinding sel. Seterusnya, yang di bahagian dalam, yang nipis ni, ini ialah membran sel di bahagian dalam ni. Ini sama dengan yang ini, sel haiwan. Okey, nipis. Dan seterusnya, ini besar bulat ni, ini apa? Ini ialah nukleus. Okey. Seterusnya, kita tengok yang ini. Yang ini ialah mitokondria. Okay, mitokondria ni dia ada banyak dalam sel. Okey, seterusnya kita tengok yang hijau tu, bintik-bintik hijau yang banyak tu, itu ialah kloroplas. Okey, ni kloroplas, Okey. Dan yang ini dalam ni ada air dan garam mineral. Ini ialah vacuole. Okey. Dan yang ini yang berupa jeli yang mengelilingi struktur yang ada dalam sel tumbuhan ni, ini ialah sitoplasma. Okey. Jadi itulah kita boleh banding dan bezakan antara kedua-dua sel haiwan dan sel tumbuhan ni. Kita tengok. Okey. Ada 3 struktur yang tak ada pada sel haiwan ni, iaitu kloroplas, vacuole dan dinding sel. Okey. Dan juga bentuk sel tumbuhan ni tetap sebab ada dinding sel tebal ni. Manakala sel haiwan ni bentuknya berubah-ubah sebab dekat di luarnya cuma ada membran sel yang nipis. Jadi cikgu harap menggunakan model sel haiwan dan sel tumbuhan ni, pelajar-pelajar akan lebih jelas untuk menggambarkan bagaimanakah bentuk sebenar sel haiwan dan sel tumbuhan. Standard pembelajaran yang keempat ialah menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel untuk kedua-dua haiwan dan tumbuhan. Apa dia maksud unisel? Unisel bermaksud satu sel. Manakala multisel bermaksud banyak sel. Multi bermaksud banyak. Uni bermaksud satu. Sekarang kita tengok contoh organisma unisel. Apek. Apa dia apek? Apek ialah untuk ameba, ameba, P. paramecium, euglena dan K. chlamydomonas. Okey. Ini adalah contoh haiwan unisel. Ameba dan paramecium kedua-duanya adalah haiwan. Okey. Manakala euglena menunjukkan kedua-dua sifat, haiwan dan tumbuhan. Dan chlamydomonas adalah sejenis tumbuhan. Okey? Dan selain daripada apek ni, ada beberapa lagi seperti yeast dan bakteria. Okey, ini adalah organisma unisel. Untuk organisma multisel pula, ada banyak yang kita nampak di atas muka bumi ni. Tetapi ada 3 jenis yang kecil, iaitu yang makroskopik. Multisel. Okey, organisma multisel iaitu musuh. Ketiga-tiga ni adalah musuh kepada unisel. Okey, kita katakan musuh untuk mudah ingat. Okey, musuh kepada, iaitu lawan kepada unisel.
Itu apa dia? Yang pertama ialah mukur. Yang kedua Spirogyra. Dan yang ketiga ialah Hydra. Okey, yang lain banyaklah. Kambing, lembu, kerbau, semua tu. Okey, kambing, kucing, dan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, rumput dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh organisma unisel dan organisma multisel. Sekarang kita tengok standard pembelajaran yang kelima, iaitu membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, untuk sel haiwan ada banyak sel, banyak jenis sel. Tapi untuk tingkatan 1 ini, kita hanya fokus pada 5 jenis sel. Yang pertama, sel epitelium. Yang kedua, sel saraf. Yang ketiga, sel otot. Yang keempat, sel pembiakan. Yang kelima, sel darah. Okay, untuk sel pembiakan ada 2 jenis, iaitu sperma untuk sel pembiakan lelaki. Dan yang kedua, ovum untuk sel pembiakan perempuan. Manakala untuk sel darah, kita ada 2 jenis sel darah, iaitu sel darah merah dan sel darah putih. Sel epitelium membentuk lapisan yang melindungi organ badan. Sel ini juga merembeskan mukus. Sel saraf mempunyai gentian panjang yang berperanan untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Sel otot. Sel otot yang mengecut dan mengendur dapat menyebabkan pergerakan. Sel pembiakan. Sel sperma membawa bahan genetik lelaki dan sel ovum membawa bahan genetik perempuan. Sel darah merah. Tiada nukleus. Berbentuk cakra dwicekuk untuk menambahkan luas permukaannya. Mengandungi hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh badan. Mengangkut karbon dioksida dari sel di seluruh badan balik ke peparu. Sel darah putih boleh berubah bentuknya untuk mengelilingi partikel asing dan memusnahkannya. Untuk sel tumbuhan pula ada 4 jenis sel, iaitu yang pertama sel epidermis. Kalau kita tengok pada daun ni, ia terletak di bahagian atas dan bawah daun. Okey. Yang kedua, sel palisad. Sel palisad ni berada di bahagian dalam daun. Yang ketiga ialah sel pengawal. Sel pengawal ni ada di bahagian luar, iaitu di bahagian epidermis. Dan yang keempat ialah sel rerambut akar. Kita lihat akar tumbuhan ni. Okay, yang kecil bahagian luar tu ialah sel rerambut akar. Okey. Jadi itulah dia jenis-jenis sel untuk sel haiwan dan sel tumbuhan. Sel epidermis berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, membolehkan pertukaran gas dan penyerapan air dan nutrien. Sel palisad mengandungi klorofil untuk menyerap cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Sel pengawal. Sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Stoma merupakan liang seni di antara sepasang sel pengawal. Sel rambut akar. Sel rambut akar yang banyak meningkatkan luas permukaan untuk menyerap lebih banyak air dan nutrien dari tanah. Standard pembelajaran yang keenam, mengkonsepsikan pembentukan tumbuhan dan haiwan mengikut urutan tahap organisasi. Sel, tisu, organ, sistem, seterusnya membentuk organisma. Okey, untuk ini, katakan pen berwarna ini adalah sel.
sekarang kita lihat ada sekumpulan sel pen berwarna. Jadi kita boleh katakan kumpulan pen berwarna ini adalah tisu. Okey, jadi sel membentuk tisu. Tisu terdiri daripada sekumpulan sel dengan fungsi yang sama. Manakala sekumpulan tisu yang berlainan tapi menjalankan fungsi yang sama akan membentuk organ. Seterusnya, organ yang berlainan tapi dengan fungsi yang sama akan membentuk sistem. Gabungan kesemua sistem akan membentuk organisma. Jadi, urutan organisasi yang bermula pada sel ialah sekumpulan sel akan membentuk tisu. Beberapa tisu yang berlainan akan membentuk organ. Beberapa organ yang berlainan tetapi dengan fungsi yang sama akan membentuk sistem. Dan kesemua sistem bergabung akan membentuk organisma. Jadi sel membentuk tisu, tisu membentuk organ, organ membentuk sistem, sistem membentuk organisma. Sebagai contoh, kita tengok kulit kita. Kulit kita terdiri daripada sel epitelium. Sekumpulan sel epitelium membentuk tisu epitelium dan tisu epitelium membentuk organ kulit. Kulit ialah satu organ yang paling besar dalam badan kita. Seterusnya, organ kulit ini membentuk sistem, iaitu sistem integumen. Okay? Dan sistem integumen ini bergabung dengan semua sistem lain seperti respirasi, pencernaan, perkumuhan, pembiakan dan sebagainya membentuk organisma. Selain haiwan, tumbuhan pun begitu. Sel epidermis pada daun membentuk tisu epidermis dan tisu epidermis membentuk organ, iaitu daun. Daun kemudiannya membentuk sistem dan gabungan kesemua sistem yang ada pada tumbuhan ini akan membentuk organisma. Sel. Kebanyakan sel di dalam organisma mempunyai fungsi spesifik. Tisu. Sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama bergabung membentuk tisu. Organ. Tisu-tisu berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan satu fungsi membentuk organ. Sistem. Beberapa organ yang mempunyai fungsi yang berkaitan akan bekerjasama untuk satu tujuan tertentu membentuk sistem. Organisma. Semua sistem bekerjasama untuk membolehkan organisma berfungsi dengan baik. Mari kita bincang tentang sistem. Ada 11 sistem yang membentuk manusia. Sistem yang pertama ialah sistem respirasi. Sistem yang kedua ialah sistem pencernaan. Sistem yang ketiga ialah sistem rangka. Yang keempat ialah sistem pembiakan. Yang kelima, sistem perkumuhan. Yang keenam, sistem otot. Yang ketujuh, sistem peredaran darah. Yang kelapan, sistem limfa. Yang kesembilan, sistem endokrin. Yang kesepuluh, sistem saraf. Dan yang terakhir ialah sistem integumen. Jadi, kesemua sistem ini ada fungsi masing-masing. Sistem perkumuhan menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan daripada badan. Sistem rangka menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti paru dan hati. Sistem limfa mengalirkan bendalir limfa ke dalam saluran darah untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Sistem pencernaan memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Sistem otot membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Sistem integumen
melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Sistem saraf membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Sistem respirasi mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Sistem endokrin menghasilkan hormon untuk menyelaraskan tindak balas dalam badan. Sistem pembiakan menghasilkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Standard pembelajaran yang ketujuh, iaitu mengagumi dan menghargai kewujudan pelbagai organisma. Jadi kita seharusnya mengagumi, mensyukuri dan menghargai kewujudan organisma yang lain di sekeliling kita. Kita lihat di sekeliling kita ada banyak organisma yang lain seperti lembu, kerbau, kambing, kucing, pokok-pokok, rumput, lalang, pokok pauh dan sebagainya. Apakah fungsinya? Dengan adanya pelbagai organisma di sekeliling kita, maka kita dapat sumber makanan. Hari ini kita makan ikan, esok kita makan ayam, lusa kita makan kambing, kemudian kita makan daging lembu. Dan juga kita boleh makan ulam, kita boleh menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk membuat ubat. Kita boleh menggunakan pokok-pokok kayu untuk membuat bahan-bahan binaan. Dengan itu kita haruslah mensyukuri wujudnya pelbagai organisma di sekeliling kita. Kemudian kita lihat standard kandungan yang kedua, iaitu 2.2, respirasi sel dan fotosintesis. Yang pertama, pelajar berkomunikasi tentang respirasi sel. Apakah dia respirasi sel? Respirasi sel ialah satu proses yang berlaku di dalam sel. Apakah bahan yang diperlukan untuk proses respirasi sel? Oksigen dan glukosa. Inilah dia dua bahan yang diperlukan untuk respirasi sel. Apakah hasilnya? Hasilnya ialah karbon dioksida, air dan tenaga. Jadi inilah dia proses respirasi sel. Proses ini berlaku di dalam sel menggunakan oksigen dan glukosa. Bagaimana oksigen boleh masuk ke dalam sel? Itu melalui sistem respirasi dan sistem peredaran darah, dan glukosa ini melalui sistem pencernaan. Jadi proses respirasi sel ini boleh kita katakan proses pengoksidaan glukosa di dalam sel untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Yang paling penting sekali di sini ialah penghasilan tenaga. Sekarang kita tengok standard pembelajaran yang kedua, iaitu pelajar berkomunikasi tentang proses fotosintesis. Untuk proses fotosintesis, dua bahan yang diperlukan, iaitu karbon dioksida dan air. Dengan kehadiran tenaga, cahaya dan klorofil. Jadi apakah hasilnya? Hasilnya ialah oksigen dan glukosa. Fotosintesis ialah satu proses di mana tumbuhan hijau membuat makanan menggunakan karbon dioksida dan air dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil untuk menghasilkan oksigen dan
glukosa. Okey, glukosa dihasilkan oleh tumbuhan semasa proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk kanji. Dan kanji disimpan dalam daun, batang dan akar tumbuhan. Kita boleh menjalankan eksperimen untuk menguji kehadiran kanji dalam daun. Di samping itu juga kita boleh menyiasat adakah faktor-faktor ini diperlukan semasa proses fotosintesis. Faktor apa? Karbon dioksida. Adakah karbon dioksida diperlukan semasa fotosintesis? Air. Adakah air diperlukan semasa proses fotosintesis? Tenaga cahaya. Adakah tenaga cahaya diperlukan semasa proses fotosintesis? Dan klorofil. Adakah klorofil diperlukan semasa proses fotosintesis? Standard pembelajaran yang ketiga, membezakan proses respirasi sel dan proses fotosintesis. Sebagaimana yang kita telah bincangkan sebelum ini ialah persamaan untuk proses respirasi sel. Manakala ini ialah persamaan untuk fotosintesis. Daripada persamaan ini, kita boleh bezakan antara kedua-duanya. Okey, mari kita tengok apakah perbezaan antara kedua-duanya. Yang pertama, dari segi persamaannya. Untuk respirasi sel, oksigen dan glukosa diperlukan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Manakala untuk fotosintesis, karbon dioksida dan air diperlukan dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua yang kita boleh lihat di sini ialah tentang tenaga. Untuk proses respirasi sel, tenaga dihasilkan. Di sini, tenaga dihasilkan. Manakala untuk proses fotosintesis, tenaga digunakan dalam bentuk tenaga cahaya. Okay. Yang ketiga ialah proses respirasi sel berlaku dalam mitokondria. Manakala proses fotosintesis berlaku dalam kloroplas. Yang keempat, proses respirasi sel berlaku sepanjang masa. Manakala proses fotosintesis hanya berlaku pada siang hari. Sebab siang hari ada cahaya matahari. Perbezaan yang kelima, respirasi sel berlaku dalam semua organisma. Haiwan, tumbuhan dan juga mikroorganisma. Tetapi fotosintesis hanya berlaku dalam tumbuhan dan sesetengah mikroorganisma. Perbezaan yang keenam adalah respirasi sel menguraikan glukosa. Menggunakan glukosa atau memecahkan glukosa. Tetapi fotosintesis adalah proses untuk mensintesis glukosa ataupun menghasilkan glukosa. Yang ini menguraikan, yang ini menghasilkan. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah respirasi sel menggunakan tenaga kimia dalam makanan, iaitu glukosa, manakala proses fotosintesis menggunakan tenaga cahaya daripada cahaya matahari. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, pelajar menerangkan bagaimana respirasi sel dan fotosintesis ini saling melengkapi. Semua organisma menjalankan respirasi sel. Manusia, haiwan, tumbuhan, mikroorganisma. Manakala hanya tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Jadi, bagaimana kita nak terangkan respirasi sel dan fotosintesis ini saling melengkapi? Okey, kita lihat. Untuk proses respirasi sel, karbon dioksida
karbon dioksida dan air dihasilkan. Manakala untuk proses fotosintesis, karbon dioksida dan air diperlukan. Respirasi sel menghasilkan karbon dioksida dan air, dan karbon dioksida dan air diperlukan untuk proses fotosintesis. Jadi di sini proses respirasi sel membekalkan karbon dioksida dan air kepada proses fotosintesis. Manakala oksigen dan glukosa yang dihasilkan oleh proses fotosintesis diperlukan untuk proses respirasi sel. Proses respirasi sel pada manusia, haiwan dan tumbuhan menghasilkan oksigen. Dan oksigen ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Hasil daripada fotosintesis yang berlaku dalam tumbuhan hijau ini ialah oksigen yang kemudiannya digunakan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan untuk melakukan respirasi sel. Okey, jadi kita boleh katakan proses respirasi sel dan fotosintesis adalah saling melengkapi. Jadi tamatlah sudah bab sel sebagai unit asas kehidupan. Cikgu mencadangkan agar pelajar mempunyai satu sistem pembelajaran yang sistematik, iaitu dengan mempunyai satu senarai semak untuk memastikan ketujuh-tujuh standard pembelajaran ini dan keempat-empat standard pembelajaran ini telah dapat dikuasai oleh pelajar. Cikgu ada menyediakan buku ini. Buku ini bertajuk Menguasai Sains PT3. Dalam buku ini ada senarai semak untuk semua standard pembelajaran, standard kandungan dan bab-bab yang pelajar semua belajar untuk keseluruhan sains tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi dalam ini mudah untuk pelajar menandakan yang mana-mana pelajar telah dapat menguasai ataupun belum menggunakan senarai semak. Okay, dan dalam ini juga cikgu menyediakan cadangan jawapan untuk semua standard pembelajaran, semua bab. Okey. Jadi siapa yang memerlukan buku ini bolehlah menghubungi cikgu. Cikgu harap pelajar semua belajarlah rajin-rajin. Mari kita pakat belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.